Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya seperti yang dah tahu saya adalah ketua program untuk sumber manusia, pengurusan sumber manusia. Nama saya Puan Syamin Banu binti Ahmad Tinun. So, selamat datang, welcome back kepada semua pelajar, terutamanya pelajar-pelajar SEM 1, 2 dan 3 dan juga 4 saya lah. Sebelum ni kita selalu berjumpa secara online dah setahun lebih dah. So saya harap selepas ni bolehlah kita berjumpa secara face to face ataupun kita akan ada kelas kita secara fizikal. Okey, boleh kita mula? Boleh Okey. Next slide. So, seperti biasa, selamat datang kepada pelajar. So kita tahu kita akan mula sesi November untuk kali ini. Okay, semua tahu, saya rasa semua pelajar kita tahu pengurusan sumber manusia ni adalah lebih kepada kemahiran sumber manusia lah. Maksudnya anda akan mula tahu tentang daripada SEM 1 sampailah SEM 4, pelajar akan tahu lebih kepada pengurusan, bagaimana kita menguruskan pelajar-pelajar kita. Seperti yang ada kat depan, pelajar kursus ni lebih kepada kemahiran praktikal untuk memastikan pelajar mempunyai pemahaman teori dan juga amalan pengurusan sumber manusia moden. So kaedah-kaedah ni kita akan terapkanlah di dalam kelas anda sepanjang. So sebelum ni biasalah kita masa online ni kan susah sedikit, tetapi jangan risau, selepas ini kita akan berjumpa secara fizikal. So face to face dengan pelajar dengan pensyarah So anda tak akan ada masalah lagi lah berjumpa untuk memahami lebih mendalam. Kita akan lebih kepada praktikal berbanding dengan teori. Okey. So, ni pengenalan kepada pensyarah-pensyarah anda. Yang pertama diri saya dah tertera dah. So, nombor handphone saya pun dah ada kat situ, 016 2639 157. Email saya pun dah ada kat situ dah. So, dan anda juga tahulah subjek-subjek yang pelajar akan jumpa saya Untuk makluman, setiap SEM pelajar akan jumpa saya, especially pelajar di PSM lah. So, untuk pelajar SEM 2, anda akan jumpa saya untuk International Human Resource. Untuk SEM 3 kita ada penilaian prestasi. Untuk SEM 4 saya akan jumpa anda untuk OSHA SEM 1 saya juga ada ajar, tetapi dia bergantung kepada pengurusan sumber manusia. So memang setiap SEM awak akan berjumpa dengan saya. So bolehlah selepas ini kita berkenalan ataupun menjadi lebih rapat So pelajar kena ingat terutama yang pelajar SEM 1 dan juga SEM 2, penting untuk anda keep in touch dengan saya, sebab saya ni ketua program. Segala masalah, segala tentang pembelajaran anda di KTAC ni, anda boleh berhubung dengan saya lah. Dan pada masa yang sama, untuk makluman, office saya ataupun office untuk di PSM ni, pensyarah ni berada di tingkat 3. Tingkat 3 office A. So, tolonglah tulis kalau tak tahu ke ataupun bila datang nanti kalau nak cari saya, datang tingkat 3 office A. Nombor extension saya 123. Senanglah ingat, 123 Okey, seterusnya. Ni adalah pensyarah di bawah yang anda bakal berjumpa juga, Puan Nur Ainina. Nombor handphone dia pun dah tertera. Dia pun sama, anda akan jumpa dia setiap semester dan anda akan jumpa dia untuk subjek-subjek yang berkaitan dengan sumber manusia Contoh, untuk SEM 1 dia akan ajar anda pengurusan sumber manusia. Untuk SEM 2 lebih kepada training and development. Untuk SEM 3 lebih kepada HRIS system dan juga compensation management. SEM 4 lebih kepada recruitment. So memang setiap kali anda akan jumpa dia. Jangan risau saya cakap dalam bahasa Inggeris ni, ingat subjek-subjek ni diajar dalam bahasa Inggeris ke tak? Semua ni diajar dalam bahasa Melayu Pensyarah yang terakhir iaitu pensyarah untuk di PSM ni adalah Puan Ruslida. Puan Ruslida ni lebih kepada subjek-subjek komunikasi. Anda juga akan berjumpa dengan dia mungkin dalam SEM 2 anda akan jumpa dia dengan personality and development. Untuk SEM 3 lebih kepada pembangunan kerjaya ataupun kita kata career development.
kita jumpa dia juga untuk asas komunikasi dan juga untuk pengurusan strategi. So sebelum ni mungkin semua pensyarah-pensyarah ni anda jumpa secara online saja. Nampak muka pun kabur-kabur macam tak jelas kan? Jangan risau, selepas ini insya-Allah mulai minggu hadapan bila pelajar dah masuk balik ke kuliah secara fizikal, so dapatlah berjumpa dengan kami. Kami pun tak sabar nak jumpa anda semua. Okay, ini adalah saya nak kata yang salah satu sangat penting struktur subjek untuk anda untuk pelajar yang bakal belajar sepanjang 2,5 tahun Bagi saya rasa kebanyakan contohnya SEM 3 tu dah dapat dah, SEM 4 dah ada, mungkin SEM 1 pun, SEM 2 saya dah bagi dah. Kalaulah anda hilangnya ini, bolehlah WhatsApp saya. Tahu kan kita dah ada WhatsApp group masing-masing kan. Kita dah ada untuk kelas masing-masing. WhatsApp dia kata, Miss, saya tak dapat lagi lah. Sebab apa yang ni penting Sebab yang ni adalah indikasi kepada pelajar Dia beritahu kepada kita, okey, kalau saya belajar SEM 1, apa subjek yang saya ambil? Kalau saya ni pelajar SEM 2, apa subjek yang saya ambil? Contoh sekarang untuk pelajar SEM 4 sepatutnya apa yang perlu ada dalam subjek anda adalah community service, business statistic, career development, fundamental of human resource, company law, performance appraisal dan juga negotiation skill. So ini adalah antara ini mesti penting untuk anda kalau tak dapat lagi kopi ke apa ke, just WhatsApp saya. Kata puan tak ada, so saya boleh bagilah, saya edarkan sekali lagi terutamanya kos-kos untuk short SEM Sebab saya rasa untuk short SEM ni belum lagi lah untuk March yang akan datang nanti, bila kita tengok apa subjek yang akan ditawarkan itu adalah secara secara rawak sepanjang 2,5 tahun pelajar belajar di sini untuk diploma pengurusan sumber manusia. Ni adalah subjek-subjek untuk anda Okey, ini yang ditunggu-tunggu oleh pelajar. Asyik pelajar tanya, Miss, mana timetable? Macam mana ni timetable? Saya dah ada semua timetable. Okey, apa yang akan berlaku adalah selepas sesi ini, baru saya akan edarkan. Yang ni untuk anda tengok saja. Kalau nak ambil gambar boleh, tetapi saya akan bagi kopi ini kepada pelajar selepas kita habis sesi ni So lebih dah habis sesi ni, nanti awak tengoklah datanglah mesej-mesej Saya ambil satu je dulu untuk DPSM 1 dan saya haraplah DPSM 1 ni ada faham, dah tahu, dah nak tengok timetable macam mana Kalau tak apa, insya-Allah minggu depan bila kita jumpa secara fizikal saya boleh terangkan dengan lebih lanjut lah. Okey, kita tengok yang penting di sini adalah dia ada dua indikasi Satu yang awak nampak yang berwarna biru dan juga yang ada tertera tulis LR10, LR3 Bermaksud bila dia ditulis online, maksudnya ini adalah lebih kepada kita belajar secara online lah. Mungkin pensyarah itu akan datang secara live ataupun pensyarah itu akan bagi tugasan di Google Classroom. Dia bergantung kepada pensyarah-pensyarah Tetapi bila dia tertulis LR10, maksudnya kelas itu adalah secara fizikal. So bermaksud kalau kita tengok ini yang kita kata pembelajaran secara hybrid bermaksud ada masa pelajar akan belajar secara online. Tengok dalam satu hari ni pun macam contoh tengok dalam hari Isnin ada pagi tu pelajar belajar online bersama Puan Ainina. Tetapi petang macam pukul 10.30 tu pelajar kenalah bersedia untuk datang ke college untuk belajar secara fizikal, secara jumpa pensyarah itu secara fizikal, dan pelajar boleh balik selepas itu. Sebabnya petang tu 3.30 nanti anda akan ada kelas secara online So saya tak akan pergi satu persatu, saya tunjuk kepada anda secara rawak sahaja. Tengok kita ada kelas, tengok nama saya dah ada dah hari Isnin, hari apa. Tengok yang berwarna biru penting itu adalah secara online. Yang ada kelas bermaksud pelajar kena datang. Untuk pelajar SEM 2 ni awak ni untung sikit. Hari Isnin awak datang, semua kelas secara fizikal. So maksudnya hari Isnin. Dan hari Selasa semua online. So tak perlu datang kuliah secara fizikal Dan ingat online ni masih lagi ada terutamanya bagi pelajar
dia sama kita tengok macam mana dulu bagi pelajar yang tak hadir ke, dia tak nak datang ke college atas sebab-sebab tertentu, besar kemungkinan kita akan belajar secara online lah, kena usaha sikit lebih lah. Okay, ini adalah lebih kepada pelajar SEM 3 kita nanti. Untuk makluman pelajar kena ingat jangan ingat SEM 1 awak kalau SEM 2, SEM 1 maksudnya awak jadi SEM 2. SEM ni so kita ada SEM 3 pun sama, anda boleh tengok, tapi jangan risau. Seperti yang saya kata kepada pelajar, jadual ini saya akan edarkan kepada pelajar selepas habis bersama live ni saya akan nanti edarkan dalam WhatsApp Okey. Empat yang berbeza sedikit sebab saya ada kelas 4A, 4B dan juga 4M. Okey? Dan lagi satu makluman sebelum saya terlepas. Bagi pelajar SEM 1 SEM 1 SEM lepas saya nak pergi balik ni Ingat tak SEM lepas kita ada pelajar yang ada kelas 1A dan juga kelas 1B. Kali ni saya gabungkan anda semua Anda jangan pula terfikir puan saya kelas B, saya kelas A, tak ada. Saya dah gabungkan anda semua jadi SEM 2. So bermaksud kalau anda SEM 1A sebelum ni masa Jun ataupun 1B, anda tetap akan masuk ke dalam DPSM 2. So saya harap sangat-sangat pelajar faham benda tu Sebab tu dia lebih kepada pemahaman anda untuk SEM 2 dan SEM 3. Lepas tu kita ada 4A, 4B dengan 4M lah. Setiap kelasnya berbeza-beza secara fizikal. So anda masuk je awak tengok macam mana. Macam 4M ada kelas pagi, dia semua online. So dia tak perlulah datang ke college secara fizikal. Dia hanya perlu datang masa petang sahaja. Okay. So lagi satu makluman yang sangat-sangat penting untuk pelajar adalah untuk minggu ini minggu pertama, kelas akan bermula mulai hari Rabu. Sebab Isnin dengan Selasa ni hari mesra pelajar. So katakanlah Selasa, pelajar ada apa-apa makluman ke, ada soalan nak tanya saya ke, so boleh je WhatsApp saya. Ataupun kita bolehlah call saya ke apa Mulai Rabu, sebab memandangkan kita ada hari Khamis ni di Pawali So untuk minggu ini sahaja, semua kelas akan dilangsungkan ataupun akan dilaksanakan secara online. So, anda tak perlu datang ke college Kelas kuliah secara fizikal hanya akan bermula minggu hadapan. So, kita akan jumpa anda semua hanya mulai minggu hadapan secara fizikal lah. Online minggu ni kita online sahaja. Okay, so harap makluman penting ni So at least lah bagi pelajar yang beragama Hindu, bolehlah dia pun sambut hari Deepawali dia dengan lebih tenang. So dia tak perlu fikir saya perlu kena datang ke, dan dia dikecualikan Saya rasa anda semua dah dapat ada message. Anda juga dikecualikan bagi yang beragama India, hari Rabu dan hari Jumaat anda dikecualikan Anda dikecualikan untuk masuk ke kuliah. Bolehlah awak sambut hari Deepawali ni dengan lebih meriah So ini adalah makluman penting. So ingat yang penting, minggu ini sahaja kita belajar secara online. Maksudnya mungkinlah pensyarah tu buat live secara GC ke, tahu je lah kan minggu pertama kita masuk GC, ataupun kuliah masih walaupun secara fizikal, pensyarah masih lagi akan bagi kepada anda Google Classroom. So kali ni pun sama, segala tugasan-tugasan anda pelajar perlu masukkan di dalam Google Classroom. Bagi pelajar SEM 1 yang baru masuk, saya rasa anda ni pun dah sangat-sangat arif tentang Google Classroom sebab awak pun dah belajar, awak pun dah tahu dah masa sekolah menengah, masa form 5 macam mana apa tu Google Classroom. So andai kata pelajar tak ada masalah, pelajar boleh je tanya pensyarah yang berkenaan. Pensyarah-pensyarah yang kat sini semua ni berkaliber, jangan risau. Mereka sedia membantu anda Okey. Yang seterusnya,
Okey, jadual kelas seperti yang saya beritahu kepada anda, saya akan bagi melalui WhatsApp group ya selepas ini. Andai kata ada clashing, andai kata ada masalah-masalah, hubungi kami lah, hubungi saya so that kita boleh ambil tindakan yang selanjutnya. Dan selalu ingat makluman selalunya minggu pertama dan minggu kedua masa ketika kuliah ni pasti akan ada clashing ke ataupun ada masa-masa yang ada pelajar tu macam ada kelas bertembung ke apa ke, jangan risau, beritahu je kepada saya ataupun kepada pensyarah berkenaan, so bolehlah kami tukarkan jadual dan ingat jadual ni akan bertukar jadual yang saya tunjukkan kepada anda ni adalah untuk sementara sahaja. Jadual akan bertukar setiap hari Jumaat. Andai kata ada perubahan tetapi hanya 3 minggu sahaja. 3 minggu pertama sahaja ada perubahan-perubahan. Selepas tu dah tak ada. Tapi kita haraplah untuk program DPSM ni tak ada masalah. Kita tengok macam mana, kita hanya akan tahu tentang perubahan jadual ini terutamanya apabila pelajar dah masuk secara fizikal. So online ni kita tak nampak sebab kita pensyarah masing-masing kita tengok dulu dengan kuliah, dengan kelas, pertembungan kelas So please take note ambil perhatian berkenaan dengan kelas anda Okey, yang seterusnya saya rasa saya dah ke akhir dah hujung-hujung dah. Untuk pelajar ini makluman kepada pelajar yang ada masalah. Contohnya sebelum ni pelajar ni ada fail subject. Penting anda tengok balik anda fail subject ataupun ada pelajar di sini yang rasanya ada satu semester tu pelajar tu tanggung. Anda tak boleh ikut jadual waktu yang telah diberikan Anda kena hubungi saya. Datang jumpa saya, kita tengok balik apa subjek yang pelajar belum ambil. So kita akan bincang dan lepas itu saya akan suruh anda pergi kepada DAA, Academic Affairs di mana untuk Academic Affairs tu pelajar perlulah ambil borang. Kita ada proses untuk kita nak menambahkan atau dropkan subjek. Dan satu makluman yang penting juga especially SEM 1 suka tanya saya, Miss, saya tak berapa selesa lah dengan subjek ni, Miss boleh tak saya drop subjek ni, saya ambil semester depan? Jawapan saya ni sukar tidak boleh sebabnya subjek-subjek telah pun ditetapkan oleh kami maksudnya setiap subjek tu perlu ambil pada semester tersebut, kecuali bagi pelajar yang fail ataupun pelajar yang tangguh semester. So bagi pelajar-pelajar yang ada special case ni, saya harap sangat-sangat anda datang jumpa saya lah dalam minggu ini ataupun minggu hadapan. Kita bagi 2 minggu untuk anda untuk tukar subjek ataupun add subjek ataupun drop subjek. Memandangkan minggu depan kita dah jumpa insya-Allah secara fizikal. Saya ulang, anda dah tahu dah office saya kat mana? Tingkat 3, office A. Datang je. Ada phone kat luar tu, telefon je saya. Extension 123. Okey? Okey, itu sahaja untuk saya, taklimat daripada saya. Memang ada kerja skop lain. Sebab itu sebenarnya kita pengurusan kan. Bila kita pengurusan, kita boleh juga bekerja di bahagian admin, di bahagian operasi. Tetapi pelajar kena ingat bila you dah kata sumber manusia ni bukan satu skop kerja yang satu sahaja. Skop dia besar. Dalam sumber manusia tu ada banyak bidang yang pelajar boleh masuk Kita ada bidang training and development, pembangunan, kita ada recruitment, kita memilih pekerja, kita ada pampasan, kita ada OSHA, kita menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja, kita plan pengurusan. So kerja tu banyak di dalam jabatan sumber manusia. Kalau pelajar tanya saya, boleh masuk sumber manusia saja ke? Bukan boleh. Kita boleh masuk bidang lain, tetapi bagi saya, bagi pandangan saya, sumber manusia tu pun dah banyak dah bidang-bidang yang pelajar boleh ceburi. So, boleh je masuk dalam bidang tu lah, bidang yang saya tertera, yang anda bakal belajar sepanjang 2,5 tahun bila ada di Cybernetic lah.